Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-31 bersama dengan saya Umar Aziz. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih ingat, lebih bersedia untuk menghadapi saat kematian dan alam-alam yang bakal kita lalui insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua di ruangan TikTok, ahlan-ahlan Hana, Kim dan juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan-ahlan Azima, Ummi Zayhadi, Jamiah Abdul Rahman, Aziza Izzah, Fatimah S, Isha Isah, kemudian Ummi Zayhadi, Yahya Lia, Halimah Nurdin, Ayu Muhammad, Nurisa Wan Hasan, Ummi Naimah, Kak Langsu, Abdul Rahman, Kamiza Muhammad Amil, Zainun Hadi, Fauzan Muhammad, Zabariyah, Muhammad Yusuf, Syed Ahmad, Muhammad Fauzi bin Ali, terima kasih banyak-banyak, Siti Zawiyah, kemudian Siti Zabidah, Arina Umar, Fatimah S, Rohimah, Zabariyah Muhammad Yusuf, kemudian ahlan-ahlan Maznah Abu Bakar, Ramina's Kitchen, Mayasari, Sa'adiyah Muhammad Arifin, Sawin, kemudian Zaitun Ngah, Halimah Nurdin, Nurazia Muhta, Asma Ami, Salsabil Muhammad Nur, Mayasari, Fatimah S, Rohana Kasim, serta Siti Zarah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Pada petang ini kita nak sambung pembacaan di dalam kitab Mahsyar, Something to Remember. Mahsyar yang menceritakan tentang alam-alam yang bakal kita lalui, tentang keadaan-keadaan yang bakal kita tempuhi daripada sakaratul maut dan juga keadaan-keadaan yang seterusnya. Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-110. Pada muka surat yang ke-110, penulis membawakan riwayat, di mana riwayat ini ada dinukilkan juga oleh Imam Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur beliau, yang mana dibawakan riwayat berkenaan tentang bentuk malaikat maut. Apakah pada waktu itu bentuk malaikat maut? Adakah malaikat maut kelihatan sama pada setiap insan yang bakal diambil nyawa? Ataupun malaikat maut berbeza dengan orang yang beriman dan juga orang yang engkar dan enggan? Adakah berbeza? Maka dibawakan di sini riwayat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bapa para nabi, bersama dengan malaikat maut. Maka kata penulis buku, apabila malaikat maut mencabut nyawa orang yang banyak dosa,
Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan tersebut. Maka malaikat akan menjelma sebagai orang yang sangat besar, yang sangat kuat, bahkan dalam bentuk yang tidak ada seorang pun yang sanggup memandangnya. Ini kalaulah seseorang itu adalah pendosa yang tidak bertaubat, orang yang engkar, orang yang enggan dan tak mahu beriman. Maka dia akan datang dalam bentuk yang tak ada orang nak tengok, tak ada orang nak nampak. Rupa yang menggerunkan, rupa yang menakutkan, keadaan yang pada waktu itu menakutkan. Kata penulis, berkenaan tentang ini, ada satu kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Imam Suyuti membawakan sanadnya dan juga riwayatnya dalam kitab beliau Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur. Syarhus Sudur, pembuka hati dengan peristiwa dan keadaan orang-orang yang telah mati dan juga kubur. Ahlan terima kasih banyak. Salasia binti Napia, terima kasih. Ahlan Mr. Rudi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka ada kisah tentang Nabi Ibrahim dan malaikat maut. Kata penulis, pernah satu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, adakah kamu dapat menunjukkan bentukmu semasa mahu mencabut nyawa orang yang suka melakukan maksiat? Maka Nabi Ibrahim tanya, wahai malaikat maut, macam mana bentuk, rupa kamu? Kalaulah nyawa yang nak dicabut itu adalah orang yang tidak bertaubat, orang yang melakukan dosa, orang yang pada waktu itu melakukan maksiat, bagaimanakah bentuk kamu, wahai malaikat maut? Maka malaikat maut ketika mana mendengar pertanyaan, maka malaikat maut menjawab, kamu tidak akan mampu melihat bentukku pada waktu itu. Bentuk yang mengerikan, bentuk yang menakutkan, yang mana malaikat maut pada waktu itu akan datang. Tapi Nabi Ibrahim nak tahu juga, kerana nak tahu, nak melihat. Maka Nabi Ibrahim menjawab, tidak mengapa. Maka dalam riwayat ini dinukilkan, lantas malaikat maut berpaling dan Nabi Ibrahim AS membalikkan badannya. Sesudah itu Nabi Ibrahim menoleh dan ternyata beliau melihat seorang lelaki yang gelap berkulit hitam pekat dengan rambut yang tegak. Pada waktu itu rambut yang tegak, bau yang sangat busuk, pakaian yang serba hitam, dan ada api dan asap yang keluar daripada mulut dan lubang hidungnya. Pada waktu itu gambaran yang mengerikan, gambaran yang menakutkan, ketika mana malaikat maut tunjukkan kalaulah nyawa orang yang nak diambil itu adalah orang yang tak bertaubat, orang yang melakukan maksiat. Maka datangnya malaikat maut dah menjadi ketakutan untuk mereka. Datangnya malaikat maut pada waktu itu menjadikan mereka dah seolah-olah ditimpa azab dan siksa. Maka bila Nabi Ibrahim melihat keadaan malaikat maut, kita baru tengok cerita-cerita hantu yang orang make up berlakon pun kita dah takut. Kalaulah masuk ke rumah hantu, dekat mana? Dekat funfair ke mana, pada waktu tu kita pun dah takut, menjerit-jerit, trauma mungkin, histeria mungkin sebahagian orang. Ada orang pada waktu itu hatinya kental, dia tak rasa apa-apa. Tengok muka apa pun dia tak rasa apa-apa. Tapi kalaulah tengok malaikat maut, maka itu berbeza. Gambaran yang tak boleh nak digambarkan, yang tak boleh nak diceritakan. Maka dalam riwayat muka surat 111, bila Nabi Ibrahim nampak sahaja keadaan malaikat maut Assalamualaikum. Daripada jauh datang. Tak apa. Okey, sini. Nak bagi salam jap. Sini. Kejap je bagi salam. Okey, sini. Sini. Salam bagi salam. Sunnah kan bagi salam. Bagi salam sunnah. Jawab salam wajib. Bagi salam. Bagi salam. Dah banyak dah. Okey, bagi salam. Assalamualaikum, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, semua dah sihat dah, mata dah sihat dah. Sini pula, sini bagi salam. Okey, dah. Cukup. Allah. Tak boleh bagi salam, sebut Allah. Sebut Allah. Allah.
malu. Datang jauh-jauh, malu. Okey, dah. Pergi main sana. Pergi main sana. Okey. Dia setiap kali dia dengar suara saya daripada jauh dia datang. Merangkak makin laju. Tak boleh berjalan. Kalau boleh berjalan nanti dengarlah gegaran. Pada waktu tu, gegaran, gong-gong datang. Ni baru merangkak. Okey, hati ya? Dah bagi salam dah. Pergi main. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Ya, dah. Okey. Maka Nabi Ibrahim ketika mana nampak gambaran malaikat maut, sewaktu malaikat maut pada waktu itu tunjukkan wajahnya ketika mana nak mengambil nyawa orang yang tak bertaubat, orang yang melakukan dosa dan maksiat. Pingsan Nabi Ibrahim, pingsan. Pada waktu itu pingsan. Pada waktu itu pingsan. Ada sebahagian orang yang pada waktu itu lemah hatinya, kalaulah tengok cerita-cerita movie ataupun pada waktu itu terkejut, dia pun boleh pingsan. Tapi bukanlah menggambarkan Nabi Ibrahim pada waktu itu hatinya tidak kuat, tidak. Tapi nak menggambarkan dahsyatnya gambaran bentuk wajah malaikat maut ketika mana nak mengambil nyawa orang yang tidak beriman. Dalam kitab Syarhus Sudur Imam Suyuti lagi banyak dibawa pelbagai jenis riwayat yang pada waktu itu melengkapi antara satu sama lain. Maka malaikat maut pun kembali ke bentuk asalnya. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, orang yang suka berbuat maksiat itu, kalaulah hanya dengan melihat wajahmu sahaja sewaktu sakratul maut, pasti perkara itu pun dah menakutkan mereka. Belum lagi kena azab, belum lagi kena seksa kubur, belum lagi pada waktu itu kena balun, kena pukul dengan malaikat dan sebagainya. Belum lagi pada waktu itu dihimpit oleh kubur. Tapi nampak malaikat maut, itu pun sebenarnya dah cukup menakutkan untuk orang-orang yang pada waktu itu tidak bertaubat, enggan, ingkar dan tidak beriman." Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis, setelah berkongsikan kepada kita riwayat tadi, kata penulis, cukuplah dengan menyebut proses tercabutnya nyawa ahli maksiat. Lalu bagaimana pula dengan orang yang taat? Bagaimana rupa bentuk malaikat maut ketika mana berhadapan dengan hamba yang Allah kasihi, dengan hamba yang taat, dengan hamba yang pada waktu itu Allah redai? Bagaimana pula layanan dia? Maka kata penulis, orang-orang yang taat kepada Allah, yang pada waktu itu ikhlas mereka beribadah kepada Allah. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang yang ikhlas, mudah-mudahan. Ikhlas ini Masya Allah, amalan yang sedikit pun pada waktu itu dilipat kali gandakan dengan ganjaran yang besar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa," barang siapa yang bersedekah, bisyikki tamrah, sebahagian, bukan sebiji pun, sebahagian daripada kurma. Tapi kalaulah kerana Allah, kalaulah ikhlas, maka ganjarannya adalah umpama gunung. Bayangkan, sebahagian kurma boleh jadi gunung pahala. Berapa ratus, ribu, juta, kali ganda, multiple-nya. Lalu itu orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan. Maka kata penulis, adapun orang-orang yang taat kepada Allah, mereka semua sama sekali tidak berasa takut semasa berjumpa dengan malaikat maut. Sebab kenapa mereka tak takut? Walaupun kesakitan sakaratul maut ada, kenapa nak takut? Sebab pada waktu itu mereka dah bersedia nak kembali kepada Allah. Macamlah contoh, ada orang yang mungkin pada waktu itu dia dah berjauhan lama daripada rumah. Dia berjauhan lama daripada rumah. Mungkin pada waktu itu dia kerja dekat KL, contoh, kerja kat KL. Dan sekarang ni dia nak balik contoh ke kampung halaman dia. Nak balik ke kampung halaman dia. Dan pada waktu itu mungkin perlu melalui pelbagai proses mungkin. Nak balik tu mungkin, ada yang mungkin naik flight lama. Ada yang mungkin pada waktu itu naik kapal lama. Ada seorang sahabat saya, ustaz, dulu saya mengajar sekali dengan dia lama dulu. Dia kalau balik Indonesia,
Kalau naik kapal terbang dia tak mampu, mahal. Maka dia datang ada visa. Cumanya dia balik daripada Melaka, naik kapal, tukar kapal dan sebagainya 3 hari. Sebab nak murah banding dengan naik flight mahal. Pada waktu gaji dia pun taklah besar mana. Maka pada waktu tu naik kapal sampai 3 hari. Pada waktu tu. Tapi pada waktu tu seronok. Setiap kali cuti je madrasah, balik. Padahal 3 hari naik kapal. Kita nak naik bot pun beberapa jam, dah muntah dan sebagainya. Naik kapal berhari-hari. Tapi proses suka tadi kenapa mudah? Sebab dah rindu. Nak balik kampung, jumpa keluarga, kampung halaman. Maka sebenarnya sama juga. Orang-orang yang beriman dan taat, mereka tak takut dengan malaikat maut. Satu, kerana layanan malaikat maut yang berbeza. Dan yang kedua, kerana mereka rindu nak bertemu dengan Allah. Rindu nak bertemu dengan Allah. Mereka dah berusaha, dah melakukan ketaatan, dah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dan hanya yang memisahkan kematian. Maka pada waktu itu mereka tak takut, bahkan sebenarnya rindu pada waktu itu untuk kembali kepada Allah, pulang kepada Allah. Maka kata penulis, orang-orang yang taat, mereka semua sama sekali tidak berasa takut semasa berjumpa dengan malaikat maut. Tidak sama seperti ahli maksiat tadi. Adapun orang yang taat kepada Allah, maka dia akan menyaksikan malaikat maut dalam bentuk yang tampan dan tidak menyeramkan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada riwayat 112, masih lagi menceritakan tentang Nabi Ibrahim daripada riwayat yang berbeza. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang lelaki yang cemburu. Pada waktu itu, dia sangat menjaga keluarganya. Bukanlah cemburu buta, tidak. Tapi pada waktu itu, dia sangat menjaga keluarga dia. Baginda mempunyai sebuah rumah khusus digunakan untuk beribadah. Maka apabila Nabi Ibrahim keluar daripada rumah ibadah tersebut, baginda akan menutup pintunya. Kata Abdullah bin Abbas, pada suatu hari Nabi Ibrahim keluar. Ketika mana dia balik, tiba-tiba telah ada seorang lelaki di ruang tengah rumah tersebut. Tiba-tiba dah ada orang. Maka siapa lelaki ni? Macam mana boleh masuk? Siapa dia? Maka Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang memasukkan kamu ke dalam rumahku? Man adkhalaka fi baiti. Siapa yang masukkan kamu ke dalam rumahku? Maka lelaki tersebut menjawab, aku dimasukkan oleh pemilik rumah ini. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu terkejut. Sejak bila aku masukkan dia? Aku adalah pemilik rumah ini. Maka Nabi Ibrahim berkata, akulah pemilik dia. Akulah pemilik dia. Maka lelaki itu berkata, aku dimasukkan oleh yang lebih berhak memiliki rumah ini berbanding aku dan kamu, itulah Allah. Allah yang masukkan aku. Maka Nabi Ibrahim bertanya, kalaulah begitu, pasti kamu adalah malaikat maut. Terus Nabi Ibrahim tangkap, ini bukanlah manusia, tetapi ini adalah malaikat Allah, malaikat maut yang mencabut nyawa manusia. Maka berkata lelaki itu, benar, aku adalah malaikat maut. Muka surat 113. Maka Nabi Ibrahim pun tanya, alang-alang malaikat maut ada. Kita kalau nampak malaikat maut, apa keadaan kita? Mungkin menggeletar, mungkin takut, mungkin. Sebab pada waktu itu tak banyak pun persediaan kita, tak banyak pun persiapan kita. Cuba kita fikir, kalaulah kita dapat jumpa malaikat maut, apa yang kita cakap? Apa yang kita cakap? Apa yang kita cakap? Dalam riwayat Allah Uthman bin Affan tidak silap, bagaimana malaikat maut memerhatikan setiap manusia dalam sehari beberapa kali. Diperhatikan je. Perhati je, Umar ni dah bersedia ke belum untuk mati. Contoh, diperhatikan setiap manusia. Lagi-lagi malaikat maut mempunyai banyak akwan, pembantu-pembantu yang menolong dia, yang menyempurnakan tugasan-tugasan bagi malaikat maut. Tapi malaikat maut perhati je kita. Umar ni, dia hidup macam seolah-olah tak ingat mati, contoh. Pada waktu itu, sentiasa memerhatikan setiap daripada kita.
Maka apa Nabi Ibrahim tanya? Nabi Ibrahim bertanya, adakah kamu dapat memperlihatkan bentukmu kepadaku semasa kamu mahu mencabut orang beriman? Dalam riwayat sebelum ini, orang yang ingkar, orang yang melakukan maksiat yang tak bertaubat. Maka malaikat maut menjawab, boleh, berpalinglah seketika daripadaku. Maka Nabi Ibrahim pun pandang tempat lain. Maka ketika mana Nabi Ibrahim toleh semula, ternyata malaikat maut menjelma menjadi seorang pemuda berwajah sangat tampan, berpakaian sangat indah. Selain aroma pemuda itu sangat wangi, maka Nabi Ibrahim AS berkata, wahai malaikat maut, seandainya seorang beriman dapat melihat wajahmu sahaja semasa hampir meninggal dunia, maka itu sudah memadai untuknya. Kalaulah pada waktu itu orang beriman ketika nak mati melihat wajahmu, tenang pada waktu itu hati dia, dah cukup untuk dia. Ini adalah untuk orang yang beriman. Pada waktu itu layanan yang berbeza berbanding dengan orang yang kufur dan ingkar. Berbeza layanan. Maka mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat layanan yang baik, VVIP, dengan pada waktu itu amalan kita, dengan pada waktu itu kita memenuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau layanan VVIP kat dunia ni pun kita dah terkesima, itu baru layanan VVIP kat dunia, kita dah terkesima, seronok, tenang dan sebagainya. Maka bagaimana pula kalaulah pada waktu itu layanan VVIP di hari akhirat daripada Allah. Semua malaikat, makhluk Allah layan pada waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat layanan yang baik daripada Allah. Maka kena berusaha, kena penuhi perintah Allah, tinggalkan pada waktu itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada kedua riwayat ini yang kita boleh dapat adalah perbezaan layanan untuk orang yang beriman dan orang yang kufur dan enggan. Layanan malaikat maut pun pada waktu itu berbeza. Sakit, sakaratul maut itu pasti ada. Namun seperti mana yang kita ulang kali dengar dan sebut, bahawa kesakitan akan tidak terasa apabila pada waktu itu benar-benar ada kerinduan. Bila benar-benar ada kerinduan, maka tak terasa sakit, tak terasa letih, tak terasa beban, tak terasa sukar. Bila benar-benar ada kerinduan. Orang yang telah beribadah dengan sebaik-baiknya di dunia, sewaktu hidup, sewaktu Allah bagi peluang, maka dia akan rindu nak bertemu dengan Allah, sebab dia dah bersedia. Maka waktu sakaratul maut, sakit tersebut tidak akan terasa, walaupun sakit itu ada, kerana kerinduan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik kalaulah rasa bermanfaat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kemudian tajuk yang seterusnya, muka surat 114, jasad yang terbujur di pembaringan. Bila nyawa dikeluarkan, malaikat maut pisahkan roh daripada badan, maka terbujur kaku jasad kita. Dah tak boleh nak bergerak seinci pun. Dah tak boleh nak melakukan apa-apa pun. Dah pada waktu itu jasad tersebut menjadi tak bernilai. Jasad tersebut pada waktu itu menjadi kosong apabila roh dikeluarkan daripada tubuh badan. Sekarang ni cuba kita tanya pada diri kita, apakah yang sebenarnya bernilai daripada kita? Adakah tubuh badan zahir ataupun roh? Hakikatnya pada waktu itu adalah roh kita. Cuma kita waktu hidup ni kita tak beri pun perhatian pada roh kita. Kita pada waktu itu sambil lewa je tentang keadaan roh kita. Yang kita berikan perhatian adalah tubuh badan zahir yang sementara ini. Walaupun kena jaga, Allah bagi pinjam, tapi jangan sampai pada waktu itu langsung tidak berikan perhatian kepada roh kita. Maka kita telah dengar tentang sakaratul maut. Kita telah dengar riwayat tentang keadaan malaikat maut.
sekarang ini tibalah berkenaan tentang tubuh badan yang telah mula terbujur kaku dan pada waktu itu tidak bergerak. Maka kata penulis, ketika ini hati engkau dalam keadaan yang sangat mengharap. Hati ya. Tadi dah bagi salam dah. Oh, nak tunjuk dah mandi ya. Tadi tak mandi. Okey. Dia nak tunjuk pula dia dah mandi. Okey, pakai baju kucing baju miau. Macam ni? Macam ni miau? Macam mana bunyi miau? Macam mana? Kan macam tu, macam ni. Itu doa, itu lain. Macam mana nak panggil miau? Macam ni. Okey, dia nak tunjuk dia dah mandi. Okey. Tuan-tuan je lah kawan-kawan dia. Dia tak pergi mana, duduk rumah aja. Lalu bila dengar saya bercakap ni, maka tu yang dia datang. Walaupun sebenarnya bilik live ni lain daripada bilik lain. Tapi bila dengar je suara, sebab dia dah tahu setiap hari live waktu yang sama, petang, pagi. Lalu dengar dia suara live, dia akan datang. Aisyah pun dah mandi. Wah, wanginya. Okey. Maka kata penulis, ketika ini hati engkau dalam keadaan yang sangat mengharap. Bila pada waktu itu jasad dah terbujur kaku. Hati engkau menanti untuk mendapat berita gembira daripada Allah. Nak tahu tempat mana kita kembali? Nak pergi mana ni? Apakah Allah terima kita ataupun tidak? Ternanti-nanti. Allahu Akbar. Bayangkan, kalaulah dekat dunia ketika mana nak menanti keputusan. Pada waktu itu kita pun berharap sangat. Kita pun berharap sangat. Boleh ke tak ni? Boleh ke tak? Maka bagaimana pula kalau di hari akhirat nanti, nak menanti keputusan pada waktu itu. Saya pernah ketika mana waktu COVID, pergi umrah. Waktu tu dah sangkut lama dah dekat Mekah, Madinah. Lepas tu ada lama pula kat Dubai. Jadi pada waktu ketika mana nak jumpa doktor dekat airport, adakah boleh balik rumah? Memang negatif. Ataupun pada waktu itu kena duduk karantin lagi 10 hari ke berapa. Padahal dah lama. Pada waktu tu dah lama tinggalkan anak bini, dah rindu sangat dengan anak-anak. Maka ketika mana nak tunggu jawapan doktor tu, adakah boleh balik rumah ataupun kena karantin dekat hotel lagi 10 hari, tambah lagi. Padahal badan dah letih. Dekat Mekah dah lama, dekat Dubai pula selepas tu, dekat seminggu, 8 hari dan sebagainya, dah lama. Lalu nak menanti jawapan doktor tu pun tengok. Kita pun menanti harap boleh balik. Duduk kat rumah je, tak payah duduk kat hotel. Maka pada waktu itu ternanti-nanti. Dan banyak keadaan sebenarnya kita ternanti-nanti. Nak menanti-nanti jawapan dan sebagainya. Maka ketika mana roh telah dikeluarkan, maka pada waktu itu jasad kita yang terbujur ini, roh kita pun ternanti-nanti. Adakah Allah terima kita? Adakah Allah kata Umar, syurga? Ataupun Umar, aku terima. Maka bagaimana? Ataupun risau, jangan-jangan rupanya selama ini Allah tak terima pun amalan. Berkongsi ilmu ni mungkin tak terima pun, sebab pada waktu tu mungkin buat tak dengan tak ikhlas. Al-a'yadzubillah. Allah tak terima. Risau. Maka sebab itu disebutkan di sini, hati engkau menanti untuk mendapat berita gembira daripada Allah. Tertunggu-tunggu. Engkau akan mendengar salah satu daripada dua keadaan. Sama ada daripada malaikat yang diwakilkan untuk mencabut roh engkau. Lalu malaikat itu yang akan beritahu sama ada Allah redha ataupun Allah murka. Allah redha. Kalau Allah redha, itu adalah permulaan yang baik. Kalaulah Allah murka, habis kita, binasa kita. Sebab dah tak boleh nak balik ke dunia. Dah tak ada dah peluang lagi. Sebab Allah dah bagi jutaan peluang waktu hidup. Maka pada waktu itu manusia ternanti-nanti. Bayangkan kalau waktu itu tiba-tiba Allah kata Umar, malaikat kata Allah redha dengan kau. Tak tahu nak gambarkan gembira bagaimana. Tapi al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Kalaulah tiba-tiba yang dapat maklumat Allah tak redha, Allah murka, maka nak lari mana? Nak merayu bagaimana? Maka inilah keadaan yang dinanti-nantikan ketika mana pada waktu itu roh telah dicabut, dipisahkan daripada tubuh
badan. Mudah-mudahan setiap daripada kita tergolong di kalangan golongan yang Allah redha. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung nanti, malam nanti saya ada kuliah maghrib, pembacaan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Hamba. Kalau ada live dia saya akan kongsikan insya-Allah. Saya ada kuliah maghrib pada malam ini, saya akan kongsikan live-nya jika ada. Terima kasih semua, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.